Tak lagi. Soalan nombor 6. Sila Menteri Luar Negeri atau Timbalan jawab. 3 minit. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Yang Berhormat Kota Raja di atas soalan yang dikemukakan. Sebelum menjawab, saya ingin mengucapkan takziah kepada Yang Berhormat di atas pulangnya ke Rahmatullah Naib Ketua Pemuda Parti Yang Berhormat semalam. Yang Berhormat menanyakan berkaitan dengan hubungan pendirian Malaysia terhadap dasar negara berkecuali dan kerjasama keselamatan tiga hala antara Australia, United Kingdom dan Amerika Syarikat yang dikenali sebagai AUKUS. Untuk maklumat Yang Berhormat, semenjak penyertaan Malaysia sebagai negara anggota 6 Non-Aligned Movement dengan izin pada tahun 1970, Malaysia terus berpegang teguh kepada 10 prinsip Bandung 1955 yang merupakan pernyataan politik yang mengandungi prinsip-prinsip asas dalam usaha menggalakkan keamanan dan kerjasama antarabangsa. Dasar negara berkecuali juga turut digariskan sebagai salah satu prinsip utama dalam kerangka dasar luar negeri Malaysia, tumpuan dalam kesinambungan yang telah dilancarkan pada tahun ini. Pematuhan ke atas prinsip-prinsip ini adalah sangat penting bagi kepentingan negara dan untuk Malaysia diterima sebagai sebuah negara yang mempunyai kredibiliti dan boleh dipercayai. Tuan Yang di-Pertua, seperti Yang Berhormat sedia maklum, penubuhan AUKUS melibatkan isu-isu keselamatan negara serta serantau. Oleh itu adalah tanggungjawab pihak kerajaan bagi memastikan ianya tidak mengancam keselamatan dan kedaulatan negara dan rantau ini. Sebagaimana kenyataan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 18 September 2020 yang lalu, Malaysia telah menyuarakan kegusaran berhubung AUKUS yang bakal memangkin ketegangan antara kuasa-kuasa lain terutamanya di rantau Indo-Pasifik ini. Sebagai sebuah negara dalam ASEAN, Malaysia memegang prinsip untuk mengekalkan ASEAN sebagai zon aman, bebas dan berkecuali atau ZOCFEN. Adalah penting untuk Malaysia memastikan kestabilan di rantau ini kekal terpelihara. Selain itu, Malaysia juga telah menggesa supaya semua pihak perlu mengambil pendekatan secara waspada atau dengan izin self-restraint agar tidak menimbulkan ketegangan dan mengelakkan tindakan berkaitan ketenteraan atau dengan izin militarisation. Menteri Luar Negeri juga telah acap kali mengulangi pendirian Malaysia berhubung AUKUS melalui beberapa sesi perbincangan dengan negara-negara AUKUS ini. Justru pendirian terhadap kerjasama AUKUS secara amnya adalah selaras dengan dasar luar negeri dan dasar negara berkecuali Malaysia. Kerajaan komited untuk terus mengekalkan dasar dan kedudukan Malaysia sebagai sebuah negara berkecuali yang tidak akan menyebelahi mana kuasa besar seperti mana yang telah dipraktikkan selama ini. Walau bagaimanapun, kerajaan juga akan sentiasa memantau perkembangan serantau dan tidak teragak-agak untuk menyuarakan kegusaran apabila ia melibatkan kedaulatan dan kepentingan negara. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan. Soalan tambahan. Tuan Yang di-Pertua, apabila Ukraine diserang, Amerika dan sekutunya akan mengatakan mereka akan mempertahankan Ukraine. Apabila Taiwan mungkin diserang oleh China, Amerika telah buat pengakuan dia akan mempertahankan Taiwan. Amerika bersama dengan Australia dan UK dalam AUKUS. Australia ada hubungan baik dengan Malaysia terutama dalam FPDA. Kebelakangan ini kita lihat Malaysia semakin seolah-olah keluar daripada konsep berkecuali. Konflik Timur Tengah, Yaman, Saudi, kita menghantar tentera tanpa melalui kebenaran United Nations. Ini menandakan bahawa Malaysia tidak lagi bersikap berkecuali. Apakah sikap ini mendorong kuasa besar untuk menarik Malaysia ke arah konflik kalau berlaku di rantau ini melalui Australia untuk membawa Malaysia
memihak kepada kuasa besar khasnya diketuai oleh Amerika Syarikat. Terima kasih Ketua Raja. Sila. Terima kasih Yang Berhormat Kota Raja. Saya amat memahami pendirian dan prinsip Yang Berhormat telah pegang secara konsisten semenjak dahulu lagi, dan saya boleh berjaminan bahawa prinsip-prinsip yang Yang Berhormat bangkitkan tadi dan ulangi tadi adalah boleh dikatakan sama dengan prinsip-prinsip yang kerajaan kita pegang. Mungkin dalam satu dua insiden ada boleh dianggap berbeza sedikit, tetapi secara umumnya dasar berkecuali, dasar keamanan untuk rantau kita, dasar tidak terlibat dalam bentuk-bentuk ketenteraan dengan negara-negara asing tetap merupakan pendirian dan dasar luar negara kita. Begitu jugalah dalam kes-kes yang berkaitan dengan AFPDA. Ini memang tetap merupakan salah satu yang mungkin hanya merupakan satu jenis kerjasama kita yang berbentuk ketenteraan. Itu pun untuk menjamin keselamatan negara kita, dan itu pun bagaimana Yang Berhormat maklum hasil daripada apa yang berlaku di mana negara kita telah dicabar secara ketenteraan di dalam tahun-tahun 60-an yang lalu. Jadi ini insya-Allah akan kekal merupakan pegangan dan prinsip kita dalam isu keselamatan dan dasar luar negara kita. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan, Dr. Jaya. Soalan tambahan yang Dr. Jaya. kedua, saya tengok sebelah sini tak ada, saya pergi sebelah sini. Sila Yang Berhormat Jerlun. Terima kasih kepada Speaker. Saya ingin bertanya, bila kita lihat sikap hegemoni kuasa-kuasa barat khususnya Amerika Syarikat di luar perairan mereka, termasuklah di Eropah, sekarang perkara yang sama boleh juga berlaku di rantau ASEAN ini. Dan dengan wujudnya AUKUS, ini adalah satu kumpulan militeri yang tentunya boleh mengambil tindakan-tindakan militeri dalam kawasan perairan kita. Jadi saya mendengar jawapan Timbalan Menteri sebentar tadi. Yang pertamanya saya lihat bahawa ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri diunggah baru-baru ini pun tidaklah betul-betul menekankan soal keamanan dan ZOPFEN di rantau ini, seperti mana yang telah ditekankan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri sebentar tadi. Dan apakah tindakan yang boleh Malaysia ataupun ASEAN ambil sekiranya ZOPFEN kita ini dilanggar ataupun diabaikan dengan kemasukan kapal-kapal selam Amerika Syarikat dan UK di dalam perairan kita. Bila kita lihat bahawa Amerika Syarikat sudah pun memberi tekanan kepada Malaysia apabila kapal-kapal daripada Rusia ingin berlabuh untuk tujuan perdagangan sahaja, bukan untuk tujuan militeri. Jadi apa kesungguhan yang ditunjukkan oleh kerajaan Malaysia ini bersama dengan rakan-rakan ASEAN ini untuk mengelak daripada berkembangnya AUKUS ini? Sila Timbalan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Jerlun. Saya fikir sama juga sentimen sebagaimana yang terdengar daripada Yang Berhormat Kota Raja tadi, iaitu mengharapkan dan meminta supaya kerajaan memberikan kenyataan dan membuat pendirian-pendirian yang lebih tegas dari segi kita sebagai satu negara dan juga dari segi kita sebagai anggota ASEAN. Sekali lagi saya harap bahawa kerajaan kita juga akan kekal dengan pendirian itu, dan kita akan memainkan peranan kita masing-masing untuk memastikan bahawa penglibatan negara asing dalam bentuk ketenteraan dalam wilayah kita ini akan kita lakukan dalam sebagaimana Yang Berhormat Jerlun maklumkan tadi, sebagai satu negara dan juga sebagai kumpulan negara ASEAN. Ini juga suatu daripada pendirian dan usaha kita yang bermula daripada awal lagi, bahawa kita berpaksikan kepada ASEAN sebagai prinsip kita, iaitu konsep dengan izin ASEAN Centrality ini, untuk menangani cabaran yang pelbagai yang datang daripada kuasa besar di Barat ataupun di Timur. Itu kekal pendirian kita, dan saya yakin bahawa kerajaan akan mengekalkan, siapa sekalipun yang mengambil alih kerajaan akan mengekalkan pendirian untuk menjamin kemerdekaan Malaysia yang berprinsip ini. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Pertanyaan